Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dirahmati Tuan Imam yang memimpin solat tarawih pada malam ini, ahli jawatan kuasa Masjid Nur Saadah, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Asal jana khutbah pula tadi. Jadi alhamdulillah, malam ini sudah malam yang ke 16 Ramadan. Ada orang kata Ramadan tahun ni cepat. Rasa macam betul juga. Dan insyaAllah malam ini ikut-ikut tu nak semayang saja kan. Kena tazkirah pula. Jadi bersempena malam ni 16 esok 17, antara peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Ramadan sampai orang istihar cuti, iaitu peristiwa nuzul Quran. Bila kita nuzul Quran, maksudnya penurunan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk dan furqan. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut Al-Quran, kita berada pada bulannya. Dan setiap yang terkait dengan Al-Quran, dia ada kemuliaan dia. Apabila Jibril alaihi salam diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril menjadi semulia malaikat, penghulu segala malaikat. Apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menjadi semulia-mulia nabi, menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bila mana Al-Quran diturunkan ke atas umat baginda sallallahu alaihi wasallam, umat baginda menjadi sebaik-baik umat. Bila mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Ramadan menjadi sebaik-baik bulan, sayyidus syuhur. Bila mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam tersebut menjadi khairun, menjadi sebaik-baik malam, khairun min alfi syahr. Bila mana Al-Quran selembar kertas yang kosong, tapi bila mana dicatatkan Al-Quran, maka kertas tersebut dia ada kemuliaannya, tak boleh buang mata. Sehingga mushaf yang asalnya kertas mendapat penghormatan. Apatah lagi bila mana Al-Quran, bila mana dia turun ke dalam hati-hati manusia, orang tersebut menjadi sebaik-baik manusia. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Begitulah nilai yang besar
yang ada pada kitab yang menjadi pedoman kepada umat akhir zaman. Mana dalam kehidupan ini kita amat memerlukan kepada panduan, pedoman, pembimbing. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut zalikal kitab hudan lil muttaqin. Dia menjadi hudan, menjadi petunjuk. Kita nak pergi Kuala Lumpur pun kena ada orang bimbing kita kan. Signboard. Tak ada signboard melelong. Zaman lah lagi clear kan. Ada dengan peralatan-peralatan yang membimbing perjalanan kita agar kita sampai ke destinasi dengan cepat, selamat dan tepat. Tak tersesat. Ya? Kalau pergi Kuala Lumpur, signboard pun tak ada. Handphone habis bateri. Tak bisa pergi pula, melelong. Kan? Tapi dengan ada pembimbing yang heret kita, yang pandu kita, kita sampai dengan selamat. Tapi bila kita nak guna alat-alat, contoh dalam kereta ni ada apa? GPS, menentang macam jalan kan? Orang tak bisa sampai surau ni, pasang tu sampai. Kan? Kadang-kadang dia cakap orang putih kan? Kadang-kadang orang lelaki cakap tu, belok kanan kan? Belok kiri. Yang menjadi apa? Panduan kita, yang pandu kita sampai ke destinasi. Begitu Al-Quran. Tapi bila kita nak guna alat tersebut, yang pertamanya kita apa? Kena tahulah cara guna kan. Tak tahu cara guna, payah juga kan. Kan? Kita kena fahami. Yang pertamanya dia ada manfaatnya alat tersebut bila mana kita percaya kepada dia. Kita beli handphone mahal, ada alat tersebut, tapi betul ke ni, saat dia pergi lorong mana, kita pun tak beriman kepada dia. Akhirnya kita tak akan menggunakan dia. Kan? Yang keduanya, kita kena tahu cara untuk menggunakannya. Dia ada buat cara panduan-panduan untuk menggunakannya. Tekan sana, tekan sini. Button sana, button sini. Ada orang ada handphone, tapi tak kerti buka apa hari ni, nak guna apa. Padahal nak pergi kulit pun tak kerti, nak pasang tak kerti. Pasal apa? Tak kerti nak guna kan. Dalam handphone ada. Akhirnya dia tak guna sebab dia tak kerti guna. Dan yang ketiganya, dia yakin boleh. Lepas tu dia tahu cara guna, tapi dia tak guna. Tak ada manfaat juga. Begitu juga Al-Quran. Bila mana dia nak jadi panduan, pedoman dalam kehidupan kita, tiga benda besar ni lah kan. Yang pertamanya, dia kena ada keyakinan. Bila kita ada keyakinan bahawa inilah panduan kita yang akan pandu kita, insya-Allah baru kita akan guna benda tersebut. Kita akan menggunakan panduan daripada Al-Quran. Tapi kalau tak ada iman, Quran tu ada, tak ada keyakinan. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, Quran letak tepi saja. Sebab dia tidak ada keyakinan bahawasanya Al-Quran ini boleh bimbing dia. Yang keduanya iaitu dia kena tahu cara nak guna. Baru ada manfaat. Sebagaimana alat tadi, kalau tak tahu cara, maka simpan gitu kan. Tapi bila mana Al-Quran, kita ada, kita yakin, tapi kita tak tahu cara guna dia. Kita apa panduan-panduan yang dicerita kita tak faham. Kan? Guna pula peralatan tersebut, dia cakap bahasa orang putih pula. Kita slang lain. Tak faham kan? Jadi tak ada manfaat. Dia suruh belok kiri, kita pergi kanan. Jam. Bukan nak sampai elok, sesat lagi ada. Begitu juga Al-Quran, kita kena fahami anjuran-anjuran dia. Kita kena fahami anjuran-anjuran dia, iaitu memahami intipati, saranan, nasihat, apakah tunjuk ajar, perintah, larangan yang disebut. Barulah Al-Quran itu ada apa? Manfaat kepada kita dengan manfaat yang cukup besar. Iaitu kena apa? Tanya orang, kena mendalami apa anjuran-anjuran yang disebut oleh dalam Al-Quran. Kan? Begitulah apa? Al-Quran yang menjadi manfaat bila mana ada keimanan, bila mana ada apa? Pengetahuan dan kefahaman cara apa? Menggunakan Al-Quran, maka Al-Quran itu benar-benar memberi manfaat dalam kehidupan kita. Al-Quran bersama kita. Di rumah kita semua ada Quran. Kadang-kadang ada kat 10. Tapi Alhamdulillah tak berapa. Mana sebab rajin buka tu. Al-Quran selain pada kitab hidayah, dia juga merupakan kitab tilawah. Pahala.
Ulama bila mana mentakrifkan Al-Quran, antara potongan dalam takrif tersebut disebut al-muta'abbad bitilawatihi, iaitu jadi ibadah membaca dia. Duk baca ada pahala. Kalau baca surah daripada pagi pukul 9 pagi baca surah pukul 11 kan, belum tentu. Mana sekadar macam alif lam mim. Oh lega malam ni aku nak sambil baca alif lam mim, boleh pahala kan. Mana begitu besarnya ganjaran yang diberikan hanya dengan membaca Al-Quran. Tu dia kitab tilawah. Al-muta'abbad bitilawatihi. Ada waktu imam tiba-tiba dia pergi baca apa waladhdallin, dia baca novel contoh ni kita. Pada suatu hari sang kancil berjalan, boleh tak baca tu? Tak boleh. Tapi dalam Quran orang baca, dalam Quran, dalam sembahyang orang baca Quran, hadis pun orang tak baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa dengar lagi. Yang kata ni mai ke mana lah baca hadis kan. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa ya Allah Ustaz, tak tahu lah ni. Dekat 70 contohlah kat sini kan. Mana semangat orang hari ni cukup bagus ya. Semangat untuk mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran semakin hari, suasana hari ni amat bagus sekali. Orang makin minat untuk belajar Al-Quran, cuba memperbetulkan bacaan Al-Quran. Itu satu perkembangan yang cukup bagus. Kalau seorang yang Allah tak beri penglihatan kepada dia, beranak tu tak nampak, buta mata kan. Dia kata, ya Allah, kalau engkau kembalikan penglihatan mata aku, antara benda yang pertama aku nak lihat adalah melihat mushaf. Mana lihat mushaf menjadi satu kebaikan. Melihat tulisan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tuli tak bisa dengar, ya Allah, aku tak dengar ni. Kalau engkau kembalikan pendengaran kepada aku nak dengar Al-Quran. Sebab dengar Al-Quran juga menjadi ibadah. Ya Allah, kalau engkau kembalikan lidahku yang kelu, yang tak dapat bercakap, berkata-kata, engkau bolehkan aku menggerakkan dan bertutur, aku nak baca Al-Quran. Sebab inilah kalam Allah, kalam sebaik-baik kalam. Bila mana kita tuturkan, ya Allah, bukan kalam manusia. Kadang-kadang orang bangga, petik kalam sastrawan. Kadang-kadang orang berbangga memetik kalam ahli falsafah. Tapi bagaimana kalau orang dapat menuturkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sebut, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Mana Allah lah yang menurunkan sebaik-baik kalam. Kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita melihat kepada Al-Quran ini, sebenarnya bagi kita kaum muslimin ini, dia ada beberapa tanggungjawab terhadap Al-Quran. Antaranya yang paling level bawah sikit lah, bawah rendah sikit, iaitu dengar Al-Quran. Kan? Mendengar Al-Quran. Duduk kereta pasang, dengar kan. Rumah pasang, mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau betul tak baca, tapi sentiasa menghidupkan dengan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya level tinggi sikit. Aku ni duduk dengar lama kan. Yang keduanya baca. Kan. Mula membaca Al-Quran. Mana adakah kita mencapai kepada tahap yang kedua? Tahap yang kedua itu boleh membaca Al-Quran. Dan yang ketiganya, ni level tinggi sekali, menghafal. Tak boleh banyak, tak apa kan. Kau tak boleh juzuk, boleh 2 juzuk pun jadilah. Kan tak boleh. Mana mula ada setiap hari itu ada penambahan 1 ayat, 2 ayat, ataupun adalah beberapa surah-surah yang tertentu. Kalau boleh hafal surah Al-Mulk tu seronok kan. Ada orang tak, saya ni baca lama nak apa tak ingat. Satu saja tak ingat, sebab dia tidak ada pernah niat untuk bagi ingat. Tapi aku nak bagi ingat, insya-Allah dia akan ingat. Mana mula menghafal walaupun beberapa ayat-ayat, supaya ayat tersebut juga terpahat dalam hati kita. Kemudian lebih tinggi sekali lagi, cuba memahami Al-Quran. Itu level tinggi tu.
Mula belajar, mungkin ada apa kuliah-kuliah tafsir yang menjelaskan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengar, macam ni cerita dia tu, kan. Dia bunyi, kan. Mana ada faham kan? Al-Fatihah dengar orang syarah, macam tu sekali no Fatihah tu. Duk baca lama lah. Kan? Mana bila mula memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita dulu waktu bang mengaji dulu kan. Dia bagi tebak kewek, dia bagi surat kan. Kena tulis orang putih. Celah-celah tu ada ayat-ayat orang putih. Tak faham. Tapi kerana ada sikap kasih dia tu, kita pun carilah kamus buka. Dia kata apa kan? Sebab apa? Kekasih dia kan. Dia sehingga sanggup mencari apakah makna di sebalik perkataan yang tidak difahami. Tapi bila kalam Allah Subhanahu Wa Taala kita rasa kasih kepada dia, kita mula cari. Cuba nak faham. Dia kata apa? Apa dia abang kat aku? Kemudian level tinggi sikit. Kita mula lepas kita faham mula mentadabbur, menghayati saranan-saranan yang disebut dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita pada Al-Quran sebut tu bukan kata aku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu bersama kepada Nabi. Kita pun tak boleh tengok lah. Hanya tercatat dalam kitab-kitab saja. Tapi ada satu mukjizat Nabi yang kita boleh tengok sampai hari ini. Iaitu Al-Quranul Karim. Kita nak bertuah sangat sebab kita dapat tengok Al-Quran tersebut. Tapi lagi bertuah kalau kita dapat baca Al-Quran tersebut. Sentiasa menjadi pedoman kepada kita. Dalam satu hadis, satu motivasi yang Nabi beri berkaitan dengan baca Al-Quran ini, Nabi kata apa? Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Mana orang yang baca Quran ni, lepas tu dia mahir pula, dia akan bersama dengan barisan para malaikat. Kita dengar kata, seronoknya orang yang baca Quran mahir ni kan. Aku ni tak tahu je mana. Bila Nabi sambung dalam potongan berikutnya, walladhi yaqra'ul Quran wa